sebagai manusia kita ni memang tak terlepas daripada yang namanya peraturan. Sebab peraturan ni dia direka untuk untuk musik. Nah, ya, contoh kalau kita pergi kat negara-negara mana, mesti ada peraturan-peraturan yang tak ada kat negara kita tapi ada kat negara lain. Bising lah ya. Contoh kat Singapura kita tak boleh makan chewing gum. Contoh dekat Portugal kita tak boleh kencing dalam laut. Bahkan dekat negara kita sendiri pun ada peraturan yang negara lain tak ada, negara kita saja ada. Macam tu juga waktu perang juga ada peraturan-peraturan dia tersendiri. Dan sekian banyak peraturan perang. Saya hanya akan ambil 5 saja, dan ini adalah 5 undang-undang antarabangsa ketika berlakunya konflik perang. Nombor 1, kita ada orang dan fasiliti umum atau tempat-tempat umum, tempat-tempat awam tidak boleh diserang, tidak boleh dibunuh. Kalau orang dibunuh, kalau fasiliti awam tu diserang lah. Okey, golongan suatu perang ni dia ada 3 yang tak boleh dibunuh. Iaitu orang awam, petugas kesihatan dengan pekerja bantuan. Lepas tu fasiliti umum macam sekolah, rumah ibadat, taman-taman apa semua. Untuk fasiliti tempat-tempat umum tak boleh diserang. Kalau diserang secara sengaja, mereka yang serang dan pihak yang suruh serang boleh didakwa di mahkamah antarabangsa. Yang kedua, hanya boleh serang tentera dan fasiliti yang bersifat militeri. Maknanya hanya boleh serang tentera, orang-orang tentera. Lepas tu fasiliti kegunaan tentera saja, macam senjata ataupun macam kawasan-kawasan tentera, lokasi-lokasi lah, pangkalan-pangkalan tentera. Yang tu je lah boleh diserang. Cuma ada satu peraturan yang unik. Ada satu peraturan yang unik, yang sekiranya fasiliti awam macam sekolah ke hospital lah sebagainya lah digunakan untuk menyimpan senjata ataupun untuk kegunaan sebagai markas tentera, ianya halal untuk diserang. So macam wow. Tiga, tentera perlu membenarkan pelarian untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan diri. Selalunya kalau berhadapan dengan situasi peperangan di negara sendiri, bukanlah satu perkara yang orang yang sanggup lepas hadapi. Yalah, nak tidur dengar bom, dengar serangan bunyi tembakan, serangan misil dan sebagainya. Jadi ramai yang dah makin dekat dah yang. So ramai yang membuat keputusan untuk melarikan diri ke negara lain. Aku yang lagi. Jadi ramai yang membuat keputusan untuk larikan diri ke negara lain sebab tak tahan lah dengan situasi perang dekat negara sendiri. So mereka tu dipanggil sebagai pelarian. Okey, pihak tentera tak kisah dari pihak mana sekalipun perlu membenarkan kumpulan-kumpulan pelarian ni lalu. Contoh macam ada sekatan, bukan sekatan lah, macam sekatan sepadan. Pihak tentera ni perlu benarkan mereka masuk ke negara yang mereka nak pergi tu.
ke destinasi yang mereka nak pergi tu. Ataupun kat kawasan tu ada berlaku macam peperangan atau berlaku konfrontasi, pihak tentera boleh berhentikan peperangan tersebut untuk bagi laluan pada orang-orang yang ingin melarikan diri ke negara lain. Tapi kalau berlaku tercetus perang tiba-tiba berlaku kat situ, pihak tentera perlu ada satu ruang untuk untuk membiarkan pihak pelarian tu, kumpulan pelarian tu lalu macam mana aku nak cakap, empat, tawanan perang mempunyai hak untuk mendapatkan makanan, minuman dan juga rawatan perubatan. Okey, kalau dalam pihak musuh, kalau contohlah peperangan, mesti ada pihak musuh yang masih hidup atau yang masih berada dalam keadaan cedera ringan atau cedera parah yang ditawan. Mereka tu digelar sebagai tawanan. Mereka tu harus diberikan rawatan, berikan akses kepada rawatan untuk pastikan mereka tu dalam keadaan yang stabil. Lepas tu mereka juga perlu ada hak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Kita tak boleh lah nak terbiak macam tu je. Ataupun tawanan-tawanan tu dia tidak boleh diberikan makanan yang macam tak bergizi. Contoh makan cuma roti dengan air tu je setiap hari, dari pagi sampai malam roti dengan air tak boleh lah. Kan perlu diberikan makanan yang berkhasiat. Dan juga para tahanan ni perlu ada hak untuk mereka menghubungi keluarga mereka, wakil keluarga mereka, untuk memaklumkan bahawa mereka ni selamat. Lepas tu tawanan tidak boleh diseksa, tak boleh diseksa dan perlu diperlakukan dengan baik agar maruah mereka dilindungi. Macam tu lah. Nombor 5 dan yang terakhir lah, senjata yang digunakan haruslah mematuhi syarat diskriminasi. Jadi dalam perang pun ada senjata yang tak boleh digunakan dan ada senjata yang boleh digunakan. Senjata yang dianggap sah untuk tujuan konflik haruslah mematuhi syarat yang dinamakan sebagai garis panduan syarat diskriminasi. Kalau tak boleh digunakan waktu perang, dia dinamakan sebagai senjata yang bukan diskriminasi. Senjata yang bukan diskriminasi ni dia ada 14. Ada 14 senjata yang kita tak boleh gunakan. Ini senjata-senjatanya. Bila baca sendiri. Kalau mereka melanggar peraturan-peraturan 5 peraturan ni, mereka ni negara yang berperang atau orang yang terlibat boleh dikenakan perbicaraan di mahkamah antarabangsa dan boleh disifatkan sebagai penjenayah perang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.